Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Fatah selaku urus dia kita pada hari ini untuk Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat bersama bicara pagi bersama Akrab kepada semua. Dan saya mengucapkan terima kasih di atas penyertaan semua sebab kita dapat berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita tahu, apa yang kita rasa dan apa yang terpendam selama ni yang kita tak dapat nak luahkan. Jadi ini adalah salah satu medium di mana medium yang mudah bagi kita untuk bersama walaupun jauh, dekat di mata, jauh jauh daripada pandangan jadi pada hari ini saya telah diamanahkan untuk menyampaikan satu topik, iaitu topik yang semasa lah, saya rasa berat juga topik ni sebenarnya yang untuk saya bawa, yang tajuknya adalah dilema dan cabaran COVID-19. Okay, saya share dia punya slide. Okay. Untuk membicarakan benda ni yang berlaku sebenarnya dah hampir setahun lebih dekat negara kita ni, adalah satu umpama semua dah tahu dah, hampir semua dah tahu. Tetapi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah daripada skop yang saya pada pandangan saya, di mana apa yang saya lihat dan apa yang dapat saya bantu sebagai pertamanya sebagai pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan juga sebagai ahli akrab, dan apa yang saya dapat share kepada semua supaya kita sama-sama dapat kiranya macam kalau bolehnya flatten the curve, dan harap COVID-19 ni bukanlah satu ancaman yang yang akan berterusan. Kita tak tahu sampai bila. Okey. Okey, ada beberapa bahagian, iaitu pada hari ini saya akan membicarakan lebih kurang dalam 3 bahagian utama. Pertamanya, apa itu yang kita anggap dilema dalam COVID-19 ni. Lepas tu yang keduanya, cabaran yang kita hadapi ketika COVID-19 ni. Dan yang ketiga tu adalah berkenaan dengan prevention measure. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita kena lakukan, dan apa yang perlu kita sebagai individu dan keluarga buat. Okey. Saya rasa yang permulaan ni ada satu teka-teki. Teka-teki tu dia cakap, kalau seorang dia sendiri tahu. Bila berdua pula, dua-dua mesti tahu. Tapi kalau bertiga, tiada yang tahu kecuali orang yang buat. Kalau berempat pula, lagi kan tak tahu apa dia. Kalau ikutkan COVID ni, kalau kita kena COVID ni, kita dapat tengoklah simptom dia kan. Tapi kalau kita berdua pun, kalau dua-dua tu orang cakap, oh dia boleh berjangkit lah kepada orang tu. Kalau bertiga tu, memang kita tak tahu siapa yang kalau KKM dia tahulah siapa yang penyebab utamanya. Okey, kalau teka-teki ni, nanti tuan-tuan saya rasa banyak antara viewer yang sekarang ni, tuan-tuan yang tahu apa jawapan teka-teki ni. Kita pergi kepada topik kita seterusnya, iaitu yang ini semua sudah faham apa itu COVID-19. Dia satu penyakit yang kita kenali sebagai SARS-CoV-2, coronavirus dan sebagainya, yang dikatakan bermula pada Wuhan, China pada Disember tahun 2019, dan setakat ni yang kita hanya tahu penawar yang kita ada vaksin. Vaksin ni tak tahu sama ada dia dikatakan dia punya sembuhnya lebih kurang 95%, tapi ada beberapa banyak perkara yang berlaku, nanti kita akan share dalam tengok kepada dilema yang ada pada sekarang ni lah. Okey, untuk senario semasa, kalau kita lihat pada semalam sehingga 12 petang seperti mana yang diumumkan,
kita punya apa nama ni statistik bagi yang terjangkit COVID ni sebanyak 3,631. Antara yang orang cakap sekarang ni agak membimbangkan lah. Tetapi dengan harapan kita apabila kita dapat informasi yang tepat dan kita dapat sama-sama menguruskan apa yang tanggungjawab kita bagi kita pastikan bahawa benda ni tak akan meningkat lagi. Itu yang kita semua kena buatlah. Jadi kalau ikutkan kes ni, dia cakap total confirmed case 165,000. Lepas tu yang paling yang paling bestnya adalah total discharge, yang orang cakap sembuh. Kadar sembuh ni adalah tinggi. So umpamanya kata kalau macam dulu kalau bom atom yang jatuh dekat Hiroshima dengan Nagasaki tu, dia lebih kurang dia korban dia pada hari kejadian pun lebih dari 130,000. Lepas tu yang yang terkena jangkitan yang terkena pendedahan itu lebih kurang dalam 500,000. Sampai sekarang pun masih ada lagi yang hidup 200,000 tu masih hidup lagi. Yang lain tu dah meninggal lah. Kalau ikutkan benda tu memang kalau jatuh kat Malaysia saya rasa banyaklah yang terkorban. Tetapi kalau tengok kepada apa yang berlaku dalam tempoh setahun ni, kita lihat confirm cases kita lebih daripada 165,000. Okey. Jadi kalau melihat kepada statistik ni, apa yang kita nak buat? Jadi yang akrab pada hari ini dia ada banyak topik yang kita akan bincangkan, bukan hanya topik berkenaan dengan COVID ni lah, tetapi kalau melihat kepada keperluan yang diperlukan pada ketika ni, kita kena tahu dulu apa itu dilema dan apa yang cabaran kita akan hadapi. Okey. Jadi di sini kita akan pergi kepada dilema. Dilema yang saya share pada hari ini hanya tak banyaklah, tapi sebenarnya ada banyak lagi dilema yang sebenarnya berlaku di dalam diri kita dan juga dalam masyarakat sekarang ni. Tetapi yang paling utama yang saya lihat kepada kepada yang besar dulu. Pertama, dilema ekonomi atau kesihatan. Belum ni kita membicarakan okey, mana yang perlu diperlukan, adakah ekonomi ke ataupun kesihatan? Adakah income kepada negara ke ataupun kesihatan kepada rakyatnya? Ada banyak dilema sebab kalau kita bercakap kena dilema ni orang cakap ditelan mati mak, diluah mati bapak. Jadi kita kena pilih antara satu yang mana yang orang beritahu kita kalau nak berada di tengah-tengah ni payah. Okey. Jadi yang keduanya suntikan vaksin. Vaksin dah ada. Tapi perlu ataupun tidak. Kita pun kadang-kadang cakap nantilah. Kalau kita mengikuti perkembangan vaksin ni kalau lihat di Norway, dia daripada 42,000 orang yang dapat vaksin dia Moderna pada minggu lepas, seramai 23 orang dah mati. Jadi itu kalau kita cakap kalau kita dapat vaksin ni nanti kita mati. Itu cakap sama ada nak mati ke ataupun kita nak sihat. Sebab dua-dua kita tak tahu. Sebab benda yang macam sama ada antara sihat dan antara mati. Kita nak pilih. Biasanya kita akan pilih sihat. Tetapi kalau kita pilih sihat pun kita diberi suntikan, tapi dah mati, dah hajar sampai kita nak salahkan vaksin. Dah terlambat lah kalau katakan begitu kan. Okey. Kita lihat kepada impak ekonomis bagaimana yang telah putusan khas Perdana Menteri, apa yang dikatakan. Kita share sekejap, kita dengar apa yang dia kata. Kerajaan tidak menjangkakan impak yang sama seperti suku kedua 2020 akan dialami dengan pelaksanaan PKP pada kali ini, memandangkan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Oleh itu, impak PKP semasa ke atas ekonomi masih terkawal. Pertumbuhan akan terus disokong oleh sektor ekspor yang memberangsangkan dengan pemulihan perdagangan dunia. Pakej ransangan ekonomi Belanjawan 2021 dan pakej bantuan permai juga akan terus merancakkan penggunaan.
Seterusnya, projek dan program yang berimpak tinggi dan mempunyai kesan pengganda yang besar akan terus memacu momentum pemulihan ekonomi. Okey, kalau kita lihat seperti mana yang Tok Abbas cakap, kalau kita pilih kita kena seimbangkan. Apa dia cakap? Dia cakap okey, kita dia apa nama MCO, kita semua dia apa nama ni, dia di bawah kena apa nama ni, kena berada di rumah, tak dia sekat perjalanan apa semua tu. Memang kadang-kadang memang orang cakap kenapa essential service boleh, kenapa benda tu boleh. Ada banyak benda yang ada banyak persoalan lah kepada kita macam-macam, tetapi sebenarnya apa yang perlu bagi kita kalau kita nak support kita yang penting adalah untuk diri kita dan juga untuk family kita, kemudian dia akan merebak kepada untuk masyarakat. Jadi kalau inilah yang yang dirangka oleh kerajaan, jadi kita kena melihat secara positif. Bila adanya contohnya bila kita dilanda dilema ataupun yang depression ke ataupun anxiety ke ataupun stress dan sebagainya, perkara utama adalah kelangsungan hidup. Kita berdaya saing, kita dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Itulah antara satu faktor yang dapat menyelamatkan kita daripada sesuatu yang genting dan sebagainya lah. Okey, kita lihat pula untuk COVID-19 vaksin ni, yang telah saya dapat daripada media sosial dan kita share untuk kita renung sekali apa yang dikatakan COVID vaksin ni lah. I'm now vaccinated. Can I see grandkids and others who aren't vaccinated yet? The COVID-19 vaccines authorized by the FDA are safe and very efficacious. They both prevent around 95% of coronavirus infections. Everyone who has the opportunity to get the vaccine should, if they are not allergic to any of the ingredients. But if you've received the vaccine, but others around you haven't, you still have to follow precautions. That's because we don't know yet whether the vaccine prevents you from being a carrier of coronavirus. You could be immune from getting ill yourself, but might still transmit the virus to others without knowing it. So if you are getting together with members of your extended family who are not vaccinated, make sure that everyone is still following precautions. See one another outdoors with members of different households spaced at least 6 feet apart. Avoid being indoors together and wear masks if you must be. Some people who have received the vaccine might decide that they can take on risks that they might not have before. Maybe they want to travel or get that hug from a grandchild. Remember that the vaccine is still not 100% effective, so it's important to keep up other measures like masking to reduce risk. Also, risk is additive, so if you do one high-risk activity, don't also do others. Remember too that it takes time for the vaccine to kick in. 2-dose vaccines require both doses to be administered, then another 2 to 3 weeks to reach a high level of immunity. Vaccination is not a pass to resume all our pre-pandemic activities, but it's a critical tool to prevent us from getting infected with coronavirus and getting severely ill. Vaccination is also about protecting others around us, because if enough people are vaccinated, we can achieve herd immunity and finally put an end to the pandemic. Okay. Yang itu cerita vaksin. Kalau cerita vaksin ni, kalau ditanya sama ada saya berani ke tak ambil vaksin tu, saya akan cakap 2-3 lah. Sebab saya pun, kita pun tak tahu benda sebenarnya. Bukan kerana takut disuntik, tetapi yelah, yang cakap siapa yang dulu kita lihatlah keadaan. Jadi kalau ikutkan apa yang sebenarnya, kenapa vaksin tu diperlukan, dia sebenarnya kita tak nak benda tu kita nak flatten the curve tu. Kita nak kurangkan. Jadi bila seramai mana yang dapat vaksin tu dan seramai itu jugalah kita dapat kurangkan orang yang berjangkit dengan simptom COVID-19 ni. Kalau kita lihat banyak simptom, tapi kebanyakan yang biasa kita lihat yang dekat mana-mana yang kita pergi tu, dia akan check yang satu ni lah, yang high fever. Kalau ikutkan itu simptom di antaranya, dan ramai
yang dapat yang kenapa sekarang ni kalau ikutkan kita punya kita punya statistik tu naik, kebanyakan yang dapat fever ni tak ramai pun. Tentu. Cuma yang ada dry cough, yang batuk kering, badan rasa letih. Yang itu sebab dia cakap benda ni depend. Benda ni adalah terpulang kepada orang tu, antibody dia, macam mana imunisasi badan dia untuk melawan. Jadi kalau orang tu mudah cakap kalau dia mudah untuk hapuskan bakteria ke virus dalam badan dia dengan cara demam, dia akan demam. Tetapi ini simptom-simptom, memang cakap simptom, tapi kalau kita cakap simptom, tak semestinya benda tu kalau ikutkan kita mesti ada laboratory test. Dia kata okey, benda ni baru confirm positif, ni confirm negatif, baru kita tahu. Kadang-kadang simptom ni cakap dia ada satu yang kalau dalam psikologi, dalam simptom dia cakap dia secara automatik apabila kita rasa takut ke ataupun kita rasa kebimbangan yang terlampau sangat, kita akan dapat rasa kering kita punya tekak. Memang kita antara simptom kering, tekak. Lepas tu bila kita terlampau panik, badan kita akan rasa terlampau letih. Sama juga. Itu cakap secara automatiknya badan kita bertindak balas terhadap apa yang kita rasa. Pasal tu kalau biasa yang kita, kalau untuk dalam psikologi, kalau untuk akrab, dia akan biasa dengan DASS 21 ataupun DASS 42 tu lah. Yang depression, anxiety, stress scale. Yang itu yang kita akan cuba biasanya benda tu ada banyak dekat online. Kalau masing-masing nak cuba nak buat apa semua tu, sebab yang bestnya dalam dalam test tu dia akan asingkan adakah kita ni kemurungan, adakah kita ni bimbang, adakah kita ni tertekan. Dari sebab situ kita lihatlah. Biasanya memang pada mula-mula dulu saya rasa kita tak tahu, saya rasa COVID-19 ni dia kalau dapat dia akan memang confirm nak matilah. Kalau nak selamat tu cakap 2323, tapi bila lihat kepada kesembuhan rate tu kita rasanya COVID-19 ni kalau dia severe kepada orang tertentu, di mana orang tu cakap orang tu ada beberapa masalah. Kalau kita lihat statistik yang dikumpulkan, bilangan kematian tu dia ada nyatakan kenapa dia mati apa semua, lepas tu apa simptom-simptom dia. Tapi cuma sekarang ni itu yang berlaku dulu. Yang berlaku sekarang ni kebanyakan orang letih. Yang terbaru yang dilihat yang kematian terbaru daripada hospital mana, frontliner kita, dia terlampau exhausted. Yalah, memang tired. Orang cakap bila kita kerja, cakap ada beberapa slide yang saya share ni, saya ambil daripada buku berkenaan dengan COVID yang dah di-share dalam grup akrab. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Yang ini simptom-simptom ya. Simptom-simptom COVID kalau kita sistematik ni, dia cakap negatif. Kalau nak show yang yang betul-betul confirm, kita pakai positif. Dan ada juga dia cakap ada juga yang benda yang test lab ni tak betul. Orang cakap ada tak betul, sebab sampai ada yang challenge kat mahkamah yang kita dengar lah dekat dalam media sosial ni. Dia macam benda-benda yang informasi yang terlampau banyak ni menjadikan kita rasa betul ke test ni? PCR ni betul ke? Tetapi dia punya setakat ni itu yang telah diterima pakai, sebab tak semua test, dia cakap tak semua test dia akan 100% betul. Memang betul. Tak semua. Tetapi kalau kita tengok pada statistik, cakap keberkesanan ni banyak ni betul. Jadi kita just follow dia punya kita just follow je apa yang berlaku sekarang ni. Yang paling penting adalah kita sama-sama berusaha untuk memastikan curve tu turun. Kita flatten. Kita tak nak benda tu sama. Dekat hujung-hujung nanti saya ada share benda yang paling simple yang kita buat setiap hari, tetapi kita sebenarnya yang perlu buat setiap hari tapi kita tak buat. Okey, nanti dekat dekat slide terakhir saya akan tunjukkanlah. Okey, yang ni infografik yang berkenaan dengan simptom-simptom berkenaan COVID. Kita kena tahu
Macam saya dulu, adakah saya ni bergejala? Saya tak tahu secara jelas macam mana tired ni, rasa letih. Kalau ikutkan apa yang saya alami, letih ni rasanya macam dekat kita punya sendi-sendi ni rasa macam nak tercabut je. Memang kita nak bangun pun rasa letih. Macam kena H1N1 dulu. Dalam seminggu tu kita nak tidur tak boleh tidur. Kita akan tengok dinding, tengok siling ya. Lepas tu dalam masa tempoh seminggu tu berat badan kita kurang sampai 10 kilo. Itu yang dulu berlaku, tapi yang sekarang ni kita rasa betul-betul rasa letih. Rasa tak ada tenaga. Yang paling penting apa? Kita rasa kita nak letih, nak tidur je. Tetapi kalau yang paling mudah sekarang ni orang kesan, kebanyakan orang yang ada simptom yang paling ketara adalah high fever. Pasal tu kita cek suhu kita dekat kedai-kedai masuk je premis mana-mana kita cek. Tapi biasa saya akan monitor saya punya temperature. Biasa saya tengok temperature saya adalah 35.4. Saya betul ke temperature saya ni 35.4. Lepas tu bila badan saya tak rasa sihat je, saya punya temperature 36.3, 36.7. Saya cakap, benda ni belum lagi sampai high fever. Adakah betul benda tu yang dia ukur tu betul ataupun memang dah orang cakap dia tak ada di-calibrate. Kita tak tahu. Kita pun dilema lagi. Tapi masing-masing yang cakap, siapa-siapa yang bersama kita hari ni, masing-masing kita kena tahulah status. Kita kita ada simptom ke tak? Ada gejala ataupun tak? Kalau ada gejala, apa yang perlu kita buat? Okay? Kalau ikutkan statement ni, lebih daripada 80% orang tu, dia recover from disease without needing special treatment. Kalau kita pergi hospital pun, dia cakap, kita ada simptom, lepas tu pergi hospital, positif, lepas tu dia akan dia akan quarantine kita dekat hospital. Lepas tu doktor biasanya, kalau saya dengar pun dia cakap, dia akan beri ubat berdasarkan apa yang kita sakit. Contoh kalau kita batuk, dia bagi ubat batuk. Kalau kita pening kepala, dia bagi Panadol dan sebagainya. Jadi dia akan monitor kita punya dia macam membiarkan badan kita tu dengan virus tersebut sehingga badan kita dapat develop dia punya immune system, lepas tu dia dapat menyingkirkan virus tersebut. Itu yang berlaku sekarang ni sebab cakap tak ada ubat. Cuma sekarang ni ada vaksin. Jadi kita vaksin pun dalam trial tak dibuktikan. Hanya cakap sekarang ni saya mengaku 95% boleh sembuh. Tetapi bila kita lihat daripada 95% tu, berapa orang yang mati disebabkan oleh vaksin tersebut? Dilema lagi. Ada banyak yang macam tapi yang paling penting walaupun jika adakah kita perlu korbankan orang ni untuk kita mendapatkan result yang baik, ataupun orang ni memang betul dia memang dah sampai ajal dia mati sebelum, kalau dia terima vaksin kita atau dia terima vaksin ataupun tidak, dalam hari itu sebenarnya dah tempoh dia untuk mati. Ada kita lihat kita lihat dokumentari, dia disuntik je vaksin tersebut, tak lama lepas tu dia terus meninggal. Itu yang juga kadang-kadang dia melahirkan ketakutan di dalam diri kita ni, sama ada betul ke tak kita nak pergi ni. Kita kalau macam tu cakap siapa-siapa biasanya yang terkesan kepada ni adalah orang tua, kita bagi dia orang tua. Tapi bila kita lihat dekat yang dekat Norway tu, dia cakap 42,000 menerima vaksin, seramai 23 orang mati. Lepas tu dia cakap ada satu statement yang kecil tu, dia cakap biasanya setiap minggu dalam tempoh seminggu tu kira-kira 400 orang tu akan meninggal. Jadi kita tengok bukan hanya disebabkan vaksin tersebut orang tu meninggal, tetapi dah sampai ajalnya, kita ambil secara positif lah. Itu apa yang kita dapat, tapi rasa bergegar juga tu kalau kita volunteer boleh volunteer. Siapa yang nak volunteer pergi. Siapa yang rasa dirinya kalau dia sakit dah tak ada ubat, itulah yang cerita. Kalau tak ada sakit dan ubat, kita terpaksa cucuk vaksin. Bagaimana macam orang yang ada kanser ke apa, hanya ubat tu saja yang kita boleh buat. Harga 60,000 ada.
Dia cakap okey, terpaksa buat, terpaksa ambil. Itu antara cakap di mana keperluan, di mana satunya orang cakap wajib ambil, di mana kita cakap kita punya antibody ni masih boleh bertahan lagi. Tetapi orang cakap walaupun antibody kita boleh bertahan, cumanya apabila kita terkena benda virus ni, kita sebenarnya salah seorang yang menyebarkan. Kita sebagai pembawa, bila kita sebagai pembawa ni, kita cakap bila pembawa ni keluar saja, bila kita tak jaga kita punya SOP, bila kita tak jaga yang benda yang esensial, yang penting sebelum kita keluar, selepas kita keluar, yang ini cakap kita punya, bila kita lihat kita punya apa nama ni, kita punya statistik tu dah naik, dah melonjak. Macam kat Sarawak, saya beri concern dekat Sarawak tu, bila pergi kepada 1,000 dah 500,000, dah 500 orang melonjak malam. Tiba-tiba. Yang itu kita pun tak tahu macam mana. Jadi kat salah satunya adalah vaksin ni lah. Jadi dia cakap kalau ikutkan statement daripada kerajaan, dia cakap lebih kurang 80% rakyat Malaysia dia akan menerima vaksin sehingga tempoh 2022 nantilah. Jadi kita tunggu je lah giliran kita, adakah kita terpilih untuk vaksin tersebut. Okey. Untuk benda yang tak pasti, simptom-simptom contohnya macam ialah biasanya hospital hanya akan menerima orang yang ada kontak rapat. Tetapi bagaimana pula kita yang kita dah ada semua simptom tu, kecuali daripada 7 simptom tu ada 1 simptom tak ada. Biasanya macam saya demam tak ada, tetapi yang lain ada. Sakit tekak ada, rasa tekaknya rasa perit je. Lepas tu bila nak buang air besar sakit, rasa panas badan. Lepas tu apa nama ni, rasa tak selesa, badan rasa letih, semua ada. Jadi kalau kita lihat platform yang disediakan oleh CDC, Center of Disease Control and Prevention, dia lihat kepada laman web tu, dia ada coronavirus self checker, di mana kita check, kita tick dan dia akan bagi saranan kita. Sama ada dia cakap, okey kalau orang ni kritikal, seperti mana yang biasa yang berlaku dekat apa nama ni, N1H1 yang swine virus dulu. Kalau dia cakap kalau benda tu tak mengancam nyawa seseorang tu, kalau tak mengancam ni punya kritikal, terlampau kritikal, jadi kuarantin saja ke rumah. Jadi dalam apa nama ni, dalam dia punya link yang saya share ni, search checker ni, dia akan beri saranan kepada kita apa yang perlu. Kalau biasanya kalau kita ada simptom tu disuruh pegawai hospital ataupun apa nama ni, untuk test pergi ke rumah kalau ikutkan apa yang dikatakan lah. Tetapi kalau benda tu tak berlaku kat Malaysia, tak apa, tak ada masalah. Sebab dia cakap apa, rate yang tinggi untuk sembuh dalam tempoh 14 hari tu, seseorang yang ada kontak tu, kalau imunisasi badan dia kuat, dia collapse dekat tengah-tengah, tetapi dia akan build up balik. Ketika tu baru cakap running nose tak ada, sakit tekak tak ada, sakit tekak 2-3 hari je. Lepas tu batuk-batuk tak ada. Kalau ikutkan batuk tu salah satu gejala, simptom. Jadi cakap biasa kalau kita dah tak dapat nak menampung ramainya orang nak di kuarantin ni, dia cakap okey kalau batuk-batuk tak ada gejala lain, kita kuarantin kat rumah. Itu kepada self quarantine. Itu yang apa yang sepatutnya kita buat. Sepatutnya kita asingkan, kalau ikutkan balik ke rumah tu, kita kena pastikan apa peralatan-peralatan yang kita pegang, kita sentuh. Kita cakap macam kita bercakap keluar Elio ke apa sebagainya, kita basuhkan balik apa semua tu kita tahu. Kalau kita adalah pembawa dan kita hendaklah pastikan apa yang kita bawa tu tak berjangkit kepada orang lain. Okey, yang paling pentingnya jika tak berjangkit kepada ahli keluarga kita. Tetapi virus ni dia nakal sikit. Yang virus ni kalau satu keluarga tu, kalau seorang tu kena, simptom tu akan nampak kepada semua ahli keluarga yang rapat. Pasal kita close distance. Kita tak ada yang penjarakan sosial kat rumah. Itu saya satu cakap, kalau macam tu macam mana? Kalau benda tu berlaku juga, okey, kalau imunisasi badan macam contoh anak saya seorang, kalau ikutkan dia ada history sesak nafas. Di mana dulu kalau ikutkan selalu pernafasan dia tak berapa tu. Kalau dia ini masalah ni. Kita tengok perkembangan dia. Jadi macam
benda tu kita kena alert kepada keluarga kita tu, kita kena kita tahu bahawa ada beberapa dalam family kita kalau cakap ada kencing manis, ada darah tinggi, ada heart attack, itu problem. Yang itu kalau kita terasa kebimbangan yang terlampau sangat, baru kita cakap okey, minta pegawai KKM datang. Bagi tahu mereka kita report ada simptom macam ni, kita ni terdedah kepada ni. Kita sebenarnya kita ada hak untuk rasa bimbang. Dan dia cakap nanti memang kalau ikutkan KKM, kalau ada kontak rapat baru dia akan buat test. Tetapi kalau kita nak buat self checker pun boleh. Itu terpulang pada masing-masing. Okey. Okey. Di dalam yang ini kita boleh dapat daripada ada satu buku yang kita share viral sebelum yang kita share semua kepada ahli-ahli akrab dan juga kepada rakan-rakan. Dalam ni saya dapatkan semua ni daripada buku tu, di mana cara-cara tip dia penjagaan kesihatan mental semasa krisis. Sekarang ni kita sebenarnya dilanda satu krisis. Jadi krisis di mana lebih daripada 160,000 orang dah terkena confirm positif. 120,000 sembuh dan beberapa orangnya dah meninggal dunia. Jadi ada beberapa teknik yang di-sharekan dekat sini, sama ada yang paling utama, yang pertama tu, akses maklumat yang tepat secara berkala. Yang ini saya bagi tahu, kadang-kadang maklumat yang kita terima daripada WhatsApp apa semua tu dia kurang tepat. Dia kadang-kadang yang contohnya baru-baru ni yang berlakunya pembelian panik tu. Sedangkan kerajaan tak cakap pun dia tutup kedai. Tapi dia cakap ada beberapa orang bercakap benda tu share viral. Jadi dia cakap kalau macam ni kita kena pergi supermarket, habis barang-barang supermarket habis. Hari ketika tu saya tengok dia tak ada ambil tindakan lah. Biarkan saya cakap ini saja je ni nak bagi panik, tetapi sebenarnya semua orang ada panik, buat panik buying. Kau tengok sebenarnya kerajaan dah fikir dah pasal tu. Kalau kita lihat memang dah fikir benda yang perlu rakyat nikmati, benda ni dia kena buat. Okey, jadi kita lihat yang ni. Yang pertama tu adalah tip penjagaan wabak kesihatan mental semasa wabak COVID-19. Pertama, bila kita stres ni biasa dalam krisis. Jadi yang paling penting bagaimana kita nak uruskan. Okey, itu untuk stres. Kalau cakap kedua tu akses maklumat yang tepat secara berkala. Ini saya maklumkanlah. Kalau boleh jangan share benda-benda yang kita tak yakin pun. Benda yang tak yakin ni cakap, benda-benda yang tak betul ni, kita baca sekali macam betul. Tetapi kalau kita buat kajian sedikit, ini macam tak betul. Jadi kalau kita tak pasti jangan share. Sebab dia cakap disebabkan oleh maklumat-maklumat begini yang menyebabkan kita bimbang, kita anxiety, kita terlampau melampau sehingga macam ni tak boleh. Jadi kalau nak buat, kita buat DAS punya tool lah. Okey. Jadi yang seterusnya kita ada jaga keperluan asas diri, makan senam, tidur rehat secukupnya. Lepas tu kena pasti kita punya keperluan kita. Sentiasa menilai tahap stres diri kita. Kalau kita macam kita kerja terlampau kuat sangat pun tak salah juga. Jadi kadang-kadang itu saya cakap, bila saya tengok kepada frontliner kita, dia dah bekerja daripada mula-mula COVID-19 tu berlaku sehingga sekarang, saya rasa macam betapa beratnya diorang sampai cuti pun dibekukan. Rakan saya banyak yang frontliner dan banyak-banyak komplain. Hari ni saya buat test lebih daripada 5,000 test. Dia buat cakap 5,000 test buat. Lepas tu cakap letihnya. Lepas tu tiba-tiba cakap, ada dia punya dah kluster yang jangkit frontliner. Saya kuasa buat swab test. Itu cakap memang betul-betul bila kita tahu keadaan diorang tu, kalau kita alami, kalau kita macam empati, kita berada dekat berada seperti mana keadaan mereka tu, memang kita rasa terlampau stres sangat. Jadi yang paling penting pertama cakap,
dia boleh sentiasa menilai tahap stres sendiri. Kita kena tahu. Kita kena bagi tahu. Ini antara platform akrab ni. Kalau kita orang tu betul-betul stres, ada something yang cakap dia ni memang mungkin workaholic ke. Dia cakap kalau begitu cakap kita boleh bincang dengan ahli-ahli akrab yang lain. Kita luahkan. Cakap kalau biasanya benda-benda yang menyebabkan stres ni bila kita luahkan, secara automatik kadang-kadang benda tu dia kita bagi masa untuk kita bernafas, masa untuk kita berfikir. Okey? Jadi dengan cara tu pelbagaikan teknik pengurusan stres dan kita gunakan yang biasa yang kita lakukan. Yang pertama dia cakap ingat tu, kita kena berhenti, kita tarik nafas, lepas tu barulah kita berfikir. Okey. Jadi yang perkara seterusnya tu cakap elakkan diri pada melakukan aktiviti yang kurang sihat. Kalau boleh cakap aktiviti yang kurang sihat ni kita elakkan dulu. Kalau yang nak berhenti merokok itu salah satu bagus. Minum arak tu jangan, ambil dadah tu jangan, apa semua tu. Ini salah satu kenapa benda tu orang cakap kenapa perlu kita elakkan sebab di masa krisis ni sekiranya apa yang berlaku pada kita macam akan mendapat kita punya kita punya tempoh untuk mendapat rawatan tu terlampau panjang. Contoh kawan saya, dia punya bapa jatuh dekat tandas. Patah tulang pelvis belakang. Untuk dia buat operation pun ambil masa berminggu-minggu. Sebab kalau ikutkan prosedur cakap, orang ni bukan kritikal. Jadi ini saya rasa kalau boleh kita elakkan. Kalau aktiviti yang lasak yang kita nak buat tu, kita kena fikir 2-3 kali. Kalau boleh elakkan dulu. Kita masa krisis ni kita minimizekan minimizekan untuk jaga kesihatan kita dan kita untuk minimizekan semua aktiviti yang yang berisiko tinggi, kita maksimalkan kita jaga kesihatan kita kepada tahap yang paling optimum. Okey. Jadi yang seterusnya adalah berkenaan dengan kekalkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan. Sokongan sosial ni adalah penting terutamanya sebagai krisis ni. Contoh bila katakan family kita jauh, mak bapak kita jauh, kita ada platform WhatsApp, video call dan sebagainya. Jadi kita sentiasa setiap hari keluar. Jadi macam mak saya, dia bila saya cakap saya punya family ada kena batuk, ada kena ada sakit tekak, ada simptom-simptom ni lah, gejala-gejala ni lah. Jadi mak saya rasa Allah, dia cakap apa? Kalau boleh setiap hari saya nak call. Nak tahu sihat ke tak sihat. Tapi yang betul setiap hari dia call. Sihat tak sihat. Cakap dia terlampau risau. Jadi okey, antara kita tak perlulah sebenarnya itulah mak bapak kita. Mereka ada memang ada kerisauan yang tinggi sekiranya sesuatu berlaku pada kita. Jadi apa yang kita kena buat, kita pastikan kita kekal sihat. Okey. Yang ini kita dapatkan dari slide-slide ni kebanyakan daripada Jabatan Psikiatrik Hospital Kaunselor Tengku Mukris. Okey. Dan seterusnya kita jaga kata-kata dan pertuturan supaya tidak menambah stres atau mencetuskan panik. Ini masing-masing kita jaga diri kita. Jadi memang betul kalau sikit dia cakap whistle blowing ni, dia cakap sikit dia cakap panik, hospital tutup. Itu dah teruk sangat tu. Tempat ni itu juga kalau kita tak pasti jangan cakap. Kalau benda tu bukan daripada sumber yang sahih, tinggalkan orang yang sepatutnya mengumumkan, kita tunggu saja pengumuman. Okey? Dan seterusnya yang paling utama adalah kita berdoa dan beribadah mengikut kepercayaan masing-masing. Mohon agar dikurniakan ketabahan dalam menempuh krisis ni yang melanda sekarang ni. Serta kita dengan cara itu salah satu senjata kita untuk memastikan bahawa keadaan cepat pulih seperti sedia kala. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Itu yang kita kena pastikan. Okey. Jadi sekiranya kita ada masalah, kita ada kita terlampau risau, terlampau sangat, kita kemurungan, kita tertekan. Kalau boleh kita luahkan perasaan anda kepada seseorang yang dipercayai. Ahli-ahli akrab ni
adalah mereka yang dah diberi diberi latihan, dan mereka sebenarnya adalah orang sebagai pendengar kepada masalah tuan-tuan. Boleh daripada mana-mana saja, jabatan ke, kalau dekat di KSM ni berjumpalah dengan ahli akrab. Kita ada pegawai psikologi dan dibantu oleh ahli akrab ini untuk macam kadang-kadang bila kita luahkan satunya, sebenarnya dia macam kita macam kita mengangkat barang lah. Bila kita tak tahu nak buat apa, bila kita ceritakan kepada orang ni, secara automatik kita letak masalah tu, kita pikul bersama. Dia tak akan lepas. Kalau dia cakap, saya tak ada duit lah, macam mana saya nak buat? Itu cakap, kalau tak ada duit tu, contoh macam kawan saya, dia pilot Air Asia. Pilot Air Asia tahun lepas dia diberhentikan. Lepas tu dia dah lama dah berkhidmat. Jadi dia cakap, kalau diberhentikan nak buat macam mana? Tiba-tiba. Jadi dia cakap, orang yang dapat yang resilient yang berdaya saing ni, dia cakap, okey, kalau aku diberhentikan, kalau sekiranya aku masih ada ulang turang 4 kerat, aku masih boleh lagi hidup. Jadi itu antara semangat yang kita dapat ambil. Contohnya yang dia ni, dia sekarang ni jual nasi lemak yang dekat Kajang. Dia jual nasi lemak. Sekarang alhamdulillah, saya pergi ketika kawan-kawan nak support. Walaupun saya jauh daripada Putrajaya nak pergi Kajang, tapi sekarang ni tak boleh lah sebab dah PKP. Share kita bertukar-tukar kita dengar rintihan dia sampai dia cakap sebenarnya ramai je yang sebenarnya dah mati. Dah macam terkorban lah. Terkorban dia cakap ambil bunuh diri lah sebagainya, disebabkan oleh masalah ni yang tak dapat diorang tanggung. Tapi kadang-kadang benda tu di-silentkan. Ada yang kalau kita dengar yang 1, 2, 3 kes tu kita lihat surat khabar dia muncul. Tetapi ada beberapa kes yang tak dinyatakan. Mereka ni yang tahu. Okey. Jadi yang paling penting sekarang ni luahkan perasaan tu. Kita share. Yang sebenarnya kepada seseorang yang dipercayai. Ini perkara paling penting, dipercayai. Kita ada etika kita. Apabila kita share sesuatu masalah, kita takkan viralkan. Benda tu cakap, ini kalau viral ni bagus ni. Jadi itu kan, kita mesti seseorang yang kita percayai. Kita dah biasa tenang. Selepas kita luahkan tu, kita akan dapat masa berfikir sebenarnya. Bila kita nyatakan sesuatu benda tu kepada seseorang, jadi bila orang tu mendengar, kita dalam secara automatiknya sebenarnya kita berfikir cara bagaimana kita nak mengatasi masalah tu, bagaimana langkah tindakan yang kita perlu ambil. Kadang-kadang kita dah checkmate dah, tetapi dalam checkmate tu tidak ada cara lain lagi. Ada backdoor ke apa ke atau peluang. Tetapi ada caranya. Jadi selagi kita masih bernafas kat dunia ni, selagi kita ada tulang 4 kerat ni, selagi itu yang kita boleh berusaha, itu adalah challenges, cabaran kita dekat dunia ni. Okey, jadi kita sama-sama bantu. Okey. Ini kita cabaran yang COVID, saya rasa masa kita terlampau mencemburui lah. Okey, yang ni dalam buku tu ada, nanti saya rasa Uruskia boleh share buku ni nanti, yang berkenaan dengan stigma mengenai COVID ni, ketakutan dan kerisauan terhadap COVID boleh mengundang stigma. Kalau stigma terhadap individu tu, dia boleh menyebabkan kegulungan, masalah tidur, pengasingan diri, penggunaan dadah, menyalahkan diri sendiri, kebimbangan melampau dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita nak sama-sama elakkan, sama-sama kita bantu mereka yang berhadapan dengan stigma ni. Siapa orang yang berisiko ni? Yang dulu tu kita memang tahulah individu daripada kumpulan agama tertentu yang dikaitkan dengan COVID dululah. Tapi sekarang ni dah tak ada lagi dah. Okay? Jadi individu yang balik daripada mengembara, responder, kita dengan perubatan. Bila kita tengok je, ini pegawai perubatan ni, ini doktor ni, takut kita nak. Okay. Stigma ni yang cakap, orang yang ni sebenarnya mereka ni berhadapan dengan stigma ni. Jadi kalau boleh kita bantu mereka juga. Kita macam sama-sama. Dia cakap kalau COVID ni cakap bolehlah benda tu, kalau kita kena memang tak kenalah. Tetapi kalau kita bukan daripada kalangan orang yang berisiko tinggi, insya-Allah kita boleh baik. Itu sebenarnya diharapkanlah, ya. Jadi kalau ikutkan stigma stigma mengenai COVID ni,
Pertamanya kita kena tahu bahawa virus itu tidak mendiskriminasikan. Jadi sepatutnya kita pun tidak. Okey. Jadi yang kita tahu COVID ni dia tak mengenal bangsa, negara atau lain, tak ada, sama. Dia cakap pukul rata. Kalau kau kenalah. Negara mana pun dia masuklah. Kecuali kalau negara Korea tu, siapa yang kena Korea mana itu, ada 2, lepas tu hilang terus. Itu lainlah, kita tak tahu apa berlaku kat sana lah. Tetapi dia cakap dia tak mengenal mana-mana bangsa, dia tak mengenal mana-mana negara dan dia tak mengenal mana-mana ini. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh hentikan stigma ni, kita dapatkan maklumat yang tepat dan baik untuk mengelakkan penyalah tafsiran. Lepas tu sekiranya kita adalah orang yang ada stigma ni, yang terganggu ni, suarakan. Okey. Jadi kita digalakkan untuk membuat laporan jika kita berhadapan dengan stigma ni. Jadi apa yang kita kena buat, kita beri sokongan kepada individu yang terkesan dengan stigma ni dan galakkan perkongsian dengan individu yang mengalami stigma. Dengan empati dan kita lihat emosi diorang, kita validasi emosi diorang, kita lihat apa yang dia alami. Kalau kita berada di tempat mereka, bagaimana tindakan kita? Jadi mereka ni adalah orang-orang yang cakap psychologically strong. Okay? Jadi kita support dia. Kita tak nak benda tu akan lumpuh lah. Okay. Jadi ada 10 minit yang terakhir. Saya tak dapat pergi habis ni, tetapi benda yang nak saya share sebagai pengamal pengamal keselamatan dan kesihatan. Pertamanya, bagaimana kita nak gunakan mask. Benda tu simple. Kan? Guna mask, ambil je letak. Tetapi berapa orang di antara kita, sebelum kita guna mask tu, kita basuh tangan dulu dengan sanitizer dan sebagainya. Berapa orang? Kita basuh tangan. Biasanya lepas makan, tak basuh pun tangan. Cakap, benda ni cakap, biasanya apabila saya audit tentang sistem keselamatan, dia ada prosedur. Prosedur tu perlu dibagi tahu kepada orang yang ini perlu dilakukan, yang ini perlu dilaksanakan dan ini yang perlu diberi latihan. Pertama kali gunakan mask, sebelum guna mask basuh tangan dulu. Lepas tu cover your mouth and nose tu dengan mask dan pastikan dia firm, press against your mouth. Ini dia punya prosedur dia. Lepas tu jangan sentuh mask tu semasa kita gunakan, tetapi kalau kita buat juga, kita kena basuh dengan sanitizer. Ini jarang benda cakap positif. Biasanya kita takut guna kita perlu guna mask ni sebab kita takut dengan saman. Itu je. Tetapi sebenarnya awak cakap prosedur penggunaan mask itu sendiri sebenarnya menghindarkan diri kita daripada terkena jangkitan tersebut. Jadi kena betulkan kita punya prosedur tu, kena betulkan kita punya pandangan tu. Okey. Saya rasa sebelum secara kesimpulannya, ni yang terakhir yang mana saya cakap daripada surah Insyirah ayat 5 dan 6 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya tiap-tiap sesuatu kesukaran tersebut disertai dengan kemudahan dan bahawa sesungguhnya setiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Jadi itu apa yang kita hadapi sekarang ni dalam tempoh krisis ni. InsyaAllah nanti kita akan diberi imunisasi badan yang lebih bagus untuk orang cakap untuk menghadapi cabaran akan datang. Okey, saya rasa setakat itu sahaja yang saya dapat share kepada tuan-tuan dan saya harap benda yang saya kongsi hari ini bermanfaat kepada semua. Dan kita ada banyak lagi sesi, dia bukan 6 kita lebih kurang kalau kita nak jalankan untuk sesi bicara akrab ni lebih daripada 30 sesi sebenarnya. Tetapi setiap 6 sesi akan dapat satu sijil, kira satu hari dah khusus. Okey, saya rasa kalau macam mana saya serahkan kembali kepada urus dia. Sekiranya ada dapat soalan ke apa ke, boleh kita jawablah sebelum kita akhiri sesi kita. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Damri atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Okey, saya open lah kepada semua peserta
Sekiranya tuan-tuan ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan kepada Cik Zamri, boleh utarakan sekarang. Tuan-tuan boleh on mic dan kemukakan persoalan tersebut. Puan Wiki, Koko ada soalan yang ingin ditanya? Banyak ni benda yang boleh ditanya ni. Okey, kalau ada soalan yang nak ditanya, perkenalkan diri dan just maklumkan soalan tersebut. Tak ada tuan-tuan? Sambil-sambil tu sementara kita tunggu soalan daripada sahabat-sahabat kita. Ataupun kalau ada tulis kat ruang chat pun boleh. Nanti kita akan ni juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan juga dimohon untuk menjawab borang maklum balas di ruang chat yang telah kita sharekan linknya di situ. Tuan-tuan boleh ni. Okey. Kalau tak ada, saya rasa mungkin setakat itu saja perkongsian kita. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Yang kita penceramah yang kita akan undang kemudian nantilah. InsyaAllah pada siri yang kedua nanti kita akan jemput Timbalan Pengerusi Akrab KSM, dan masa dan tarikh kita akan maklumkan kemudianlah dari semasa ke semasa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja perkongsian daripada kita. Tuan-tuan sila jawab borang maklum balas tersebut untuk rekod kita selain daripada borang kehadiran pendaftaran borang kehadiran tadi, untuk rekod dan juga makluman kita lah. So kalau tak ada apa-apa, saya bagi pihak Urustia dan juga organizer mengucapkan ribuan terima kasihlah pada Encik Zamri atas perkongsian pada pagi ini, dan terima kasih juga pada semua peserta yang telah meluangkan masa lah untuk bersama-sama kita dalam perkongsian akrab pada kali ini. Dan insya-Allah kita jadikan medium perkongsian akrab ni adalah sebagai satu program secara berterusan lah untuk tahun 2021. Dan sekiranya tuan-tuan daripada ahli akrab selepas ni ada keinginan untuk sama-sama berkongsi idea, pandangan ataupun apa-apa tajuk yang kita fikir bersesuaian, tuan-tuan boleh maklum kepada kami lah di unit psikologi, sama ada kepada saya ataupun Puan Nazuha, ataupun kepada ahli barisan jawatankuasa akrab yang ada kat sini, yang kita sharekan. So tuan-tuan boleh maklumkan tajuk yang tuan-tuan available untuk berkongsi. Nanti kita akan cuba aturkanlah siri-siri untuk pertama mungkin kita boleh asah bakat kita. Yang kedua, mungkin kita nak berkongsi pengalaman dan juga kepakaran yang kita ada kepada warga kerja. Dan insya-Allah lah mungkin pada masa akan datang kita masih mengharapkan supaya penglibatan lebih ramai lah daripada warga KSM untuk sama-sama join dan juga mendapat manfaat daripada perkongsian yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita lah pada masa akan datang. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Encik Zamri, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama bersama dengan kita. Dan sekiranya tuan-tuan dah selesai isi borang maklum balas tersebut, so kita consider benda ni kita boleh bersurai lah. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin kita ambil gambar lah. Tuan-tuan boleh on kamera untuk kita snap gambar. Okey. Bagi ruang untuk on kamera. Berseri-seri, ada yang ada Puan Amira berada di awangan biru. Hari ni BDR, semalam kat office. Oh, okey. So, kita tunggu sahabat-sahabat kita lagi. Rugi ni, tuan penceramah kita. Okey, tuan penceramah dah semi lebar. Yang lain-lain mungkin boleh on kan kamera, video. Okey, Encik Hafiz ada. Encik Hafiz sihat Encik Hafiz? Harap tuan-tuan semua sihat Sihat, Cik Fatah. Terima kasih Cik Fatah. Okey, senyum. 1 2 3. 1 2 3.
Okey, nanti kita bagi ruang untuk sahabat-sahabat kita lain. Okey. Page yang kedua ramai ni. Kita ada tadi cecah sampai 92 peserta tadi yang sempat mengikuti dan ada 18 orang di FB 24 orang di FB tadi yang sempat menyertai. So alhamdulillah kita penyertaan kita melebihi daripada 100 orang lah pada kali ini. Okey. Kamera terlihat on. Kamera terlihat on. Ada yang guna tak apa. Tak apa, nampak nama dah tu, okey tu. Nampak nama insya-Allah. Okey. So, one more. 1, 2, 3. Okey, terima kasih tuan-tuan. Saya mohon maaf lah bagi pihak Rusia sekiranya ada sebarang kelemahan daripada pihak kami. So kita jumpa, insya-Allah kita jumpa lagi pada siri akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey Vicky, long time no see.